Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Ikram bin Azmi, 22 BT 04012. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan sebersikit berkenaan dengan pengurusan perniagaan di Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita tahu, pada zaman Nabi Muhammad SAW, pelbagai aspek kita boleh contohi, antaranya daripada sudut perniagaan, perlembagaan, ketenteraan. Tapi pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan pengurusan perniagaan di bumi Madinah itu sendiri. Yang pertama, pendahuluan sejarah Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW jadi penting dalam konteks perniagaan kerana kota Madinah ini menjadi tempat penting dalam perkembangan awal Islam serta menjadi pusat perdagangan dan ekonomi di wilayah Arab. Yang pertama, penubuhan Madinah. Madinah yang pada awalnya dikenal sebagai Yathrib menjadi tempat perlindungan dan pembelaan bagi Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya dari Mekah yang mendapat tekanan dari suku Quraisy. Penubuhan Madinah membawa perubahan besar dalam masyarakat Arab pada ketika itu. Yang kedua pula, perkembangan perniagaan. Perubahan politik dan sosial yang terjadi di Madinah termasuk kehadiran Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya membawa perubahan yang signifikan yang membesarlah dalam pola perniagaan. Madinah menjadi pusat perniagaan yang penting ini kerana lokasinya yang strategik berada di jalan perdagangan utama antara timur dan barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fizuddin bin Hairun, nombor metrik 22BT 01003. Baiklah, yang kedua untuk berkenaan tentang model pengurusan perniagaan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama iaitu berkenaan tentang pengurusan perniagaan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tidak pernah berdebat. Rasulullah SAW dahulu ketika berniaga, baginda SAW tidak pernah menyakiti hati peniaga lain. Hal ini diakui oleh mereka yang pernah berurusan dengan baginda SAW sebelum diangkat menjadi Rasul lagi. Dalam satu peristiwa, seorang peniaga bernama Sa'ib bin Ali Sa'ib datang menemui Rasulullah SAW. Melihat Sa'ib datang, Rasulullah SAW berkata, Mari, selamat datang saudara saya dan rakan niaga saya yang tidak bertengkar. Kata Rasulullah SAW. Sa'ib membalas dengan berkata, kita tidak pernah bertengkar sebab tuan peniaga yang sentiasa lurus dan tepat dengan kiraan. Yang kedua, teknik menjual yang unik. Kisah tersebut menggambarkan prinsip-prinsip perdagangan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemurahan hati dan kebaikan. Pendekatan yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdagang menunjukkan sifat peduli dan empati terhadap pembeli serta bersedia untuk memberikan keadilan dalam transaksi. Justru sikap ini tidak hanya membuat pembeli merasa dihargai dan dipercayai, tetapi juga menciptakan hubungan yang kuat antara Nabi Muhammad SAW dan para pelanggannya. Dalam pada itu, ketulusan dan kelembutan Nabi Muhammad SAW dalam berinteraksi dengan orang lain, baik dalam perniagaan maupun dalam kehidupan sehari-hari, merupakan contoh yang patut diteladani bagi semua umat Islam dan juga bagi semua orang yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Mengikut riwayat, baginda SAW menjual barang-barang baginda tidak seperti diamalkan oleh kebanyakan peniaga atau lain-lain saudagar ketika itu, baik peniaga Arab ataupun bukan Arab. Biasanya para peniaga kebanyakannya mereka menjual barang-barang dagangan mereka dengan meletakkan harga yang setinggi mungkin. Tetapi baginda SAW menjualnya dengan cara memberitahu harga pokok atau harga asal dan meminta para pembeli membayar beberapa harga yang mereka kehendaki. Dengan cara ini, pembeli merasa puas dan senang hati kerana mereka merasa tidak ditipu oleh peniaga. Lalu mereka membeli dengan larisnya sehingga barang-barang baginda SAW laku dan cepat habis berbanding rakan-rakan baginda yang lain.
Yang ketiga, sentiasa senyum. Selain itu, baginda Nabi Muhammad SAW juga mengambil sikap menjual pada harga modal apabila si pembelinya seorang yang benar-benar miskin tetapi sangat memerlukan barang itu. Baginda amat bertimbang rasa dan amat berbelas kasihan kepada sesama manusia dengan wajah yang manis. Pastilah keindahan dan keelokan yang terpancar di wajah seseorang itu semakin bertambah. Walaupun tutur kata tidak seberapa, tetapi para pelanggan tetap menggemari orang yang berwajah manis dan selalu memberikan kesenyuman kepada orang. Yang keempat, jujur. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud peniaga yang dapat dipercayai dan beramanah akan bersama para nabi, orang-orang yang dapat dipercayai dan orang-orang yang mati syahid. Riwayat Al-Imam Tirmizi. Dalam konteks ini, kejujuran ditekankan kerana kejujuran merupakan antara elemen terpenting dalam perniagaan. Selain itu, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memonopoli barangan iktikar, maka ia telah melakukan kesalahan, yakni ia telah tersasar jauh daripada perkara yang sebenar dan keadilan. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, tidak berjanji palsu. Rasulullah SAW mengecam amalan perdagangan yang dipenuhi tipu daya, apalagi sampai bersumpah palsu, mengandungi unsur riba atau berniaga di pasaran gelap. Ini kerana model menjalankan bisnes seperti itu bukan sahaja merugikan orang lain, tapi juga membuat perniagaan yang dijalankan tidak diberkati. Hal itu sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama belum berpisah. Apabila mereka jujur dan mahu menerangkan iaitu keadaan barang, mereka akan mendapat berkat dalam menjual beli mereka. Dan jika mereka bohong dan menutupi cacat barang, akan dihapuskan keberkatan jual beli mereka. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat untuk tidak melakukan sumpah selain mengakibatkan kehilangan berkatnya. Jelaslah dapat dilihat bahawa Rasulullah SAW sentiasa dihiasi sifat dan akhlak dalam urusan menjaga dan menunaikan janji, sama ada janji itu dibuat bertulis secara rasmi maupun berbentuk ucapan. Dalam pada itu, menepati janji merupakan salah satu ciri-ciri bagi seorang mukmin. Namun jika tidak ditepatinya, maka ia menunjukkan tanda-tanda bagi orang yang tergolong dalam kemunafikan. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud ada 4 sifat. Jika semuanya terdapat pada diri seseorang, maka bererti dia adalah seorang munafik. Jika hanya salah satu daripada 4 sifat itu ada dalam diri seseorang, bererti di dalam dirinya ada sifat kemunafikan, sehingga dia meninggalkannya. Keempat-empat sifat itu adalah jika diserahkan amanat atau kepercayaan, dia mengkhianatinya. Jika berbicara, dia berbohong. Jika mengadakan perjanjian, dia merosakkannya. Dan jika berselisih faham, dia terlalu berlebihan dan melampaui batas. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Surah As-Saf ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyanjung hamba-Nya yang sentiasa berusaha untuk menepati janji. Yang keenam, fasih dalam tutur kata. Rasulullah SAW merupakan seorang yang mempunyai kefasihan dalam tutur katanya. Tutur katanya lembut, lunak didengari, tidak pernah berbohong dan sentiasa jujur. Oleh itu, tidak hairanlah apabila baginda mengendalikan perniagaan harta Khadijah radhiyallahu anha. Baginda memperoleh keuntungan yang banyak. Terdapat sebuah hadis yang menceritakan kefasihan baginda SAW yang telah diriwayatkan oleh Al-Tirmizi oleh Sayyidatina Aisyah. Bermaksud adalah Rasulullah berkata dengan perkataan yang terang serta jelas lagi tegas, dapat difahami oleh setiap orang yang mendengarnya, iaitu duduk bersama baginda. Baiklah, seterusnya yang kedua, prinsip-prinsip Islam dalam perniagaan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab terutama kaum Quraisy telah mengamalkan perdagangan sebagai kegiatan biasa.
Mereka mendiami kota perdagangan dan memperoleh izin perjalanan perdagangan serta jaminan keselamatan dari negara-negara tetangga. Ini menunjukkan mereka menjalankan perdagangan dengan negara-negara seperti Syria, Iran, Iraq, Yaman dan sebagainya. Meskipun perdagangan itu berlangsung, sistem transaksi didasarkan semata-mata pada pertimbangan akal yang menyebabkan terjadinya penipuan, penindasan, monopoli dan diskriminasi dalam masyarakat. Masyarakat Arab diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beriman dengan menggunakan bahasa perdagangan. Kedatangan Islam membawa transformasi serta perubahan dalam budaya perdagangan dengan mengekalkan kebaikan perdagangan tetapi mengutuk tindakan peniaga yang memperoleh kekayaan dengan menindas orang lain. Transformasi tersebut termasuk penghapusan dan penambahbaikan amalan sistem perdagangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti riba, judi dan perniagaan barangan yang haram. Amalan kontrak yang sesuai dengan prinsip syarak dikekalkan dan beberapa jenis kontrak yang kurang jelas diubah. Amalan kontrak yang diiktiraf dari segi nama dan amalannya seperti kontrak gadaian dan sewaan diterima. Hasilnya, aktiviti ekonomi mengalami transformasi positif, menunjukkan bahawa Islam mendukung perdagangan sebagai keperluan manusia dan norma-norma masyarakat yang baik, tidak bertentangan dengan prinsip Islam, tidak perlu dihapuskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang berketurunan Quraisy merupakan seorang usahawan yang disegani sama ada ketika zaman jahiliyah maupun selepas zaman kerasulannya. Sejarah yang masyhur mencatatkan baginda sallallahu alaihi wasallam pernah 2 kali mengembara ke Syam atas urusan perniagaan. Pengembaraan pertama lebih merupakan sebagai pendedahan bersama rombongan bapa saudaranya Abi Talib, manakala dalam pengembaraan kedua baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri membawa barangan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid untuk diperdagangkan. Terdapat juga pandangan Al-Afzalur Rahman yang mengatakan bahawa ketika usia muda Rasulullah SAW pernah melakukan ekspedisi perniagaan ke seluruh negeri di utara dan selatan yang mempunyai pasar-pasar perniagaan yang besar seperti Syria, Bahrain, Yaman, Habsyah, Iraq dan sebagainya. Setelah baginda SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, perniagaan tersebut masih lagi diteruskan sehingga baginda diutuskan menjadi rasul. Antara prinsip perniagaan dalam Islam, yang pertama, amanah dan benar dalam semua urus niaga. Dalam mencari keuntungan dalam perniagaan, Islam menuntut ahli perniaga mengamalkan sikap amanah dan tidak mengaburi mata pelanggan dengan berbagai khilaf seperti menggunakan kadar timbangan dan sukatan. Perbuatan seumpama ini adalah dilarang dan tercela dalam Islam. Termasuklah juga dalam kategori tidak menyempurnakan sukatan dan timbangan ini, perbuatan mengurangkan kualiti dan kuantiti sesuatu barangan. Bagi menunjukkan hina dan tercelanya perbuatan menipu dalam sukatan dan timbangan ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menempelak peniaga yang berbuat demikian dalam surah Al-Mutaffifin, yang bermaksudnya kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan gantang atau cupak daripada orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup, dan sebaliknya apabila mereka menyukat dan menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Surah Al-Mutaffifin. Terdapat banyak ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang memerintahkan agar disempurnakan sukatan dan timbangan dalam aktiviti perniagaan. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra yang bermaksud, dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat, dan
timbanglah dengan timbangan yang adil. Yang demikian itu baik kesannya bagi kamu di dunia, dan sebaik-baik kesudahan yang mendatangkan pahala di akhirat kelak. Surah Al-Isra. Manakala dalam surah Al-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana maksudnya, dan betulkanlah cara penimbang itu dengan adil, serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang. Surah Ar-Rahman. Semua ayat-ayat di atas memerintahkan agar disempurnakan timbangan dan sukatan dalam setiap urus niaga. Bahkan dalam surah Al-Isra tadi, Allah Subhanahu wa taala turut menjanjikan kesan dan kemudahan dan kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat bagi mereka yang berbuat demikian. Namun demikian, wajar diingatkan bahawa sekiranya perintah dan suruhan ini tidak diindahkan, ia boleh menyebabkan turunnya bala dan azab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana berlakunya terhadap penduduk Madian kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Yang kedua, tidak terlibat dengan amalan riba. Riba merupakan perkara yang diharamkan dalam Islam. Orang yang menyatakan riba adalah halal akan menjadi kufur dan terkeluar dari Islam. Kerana riba adalah salah satu dari dosa besar yang wajib dielakkan oleh seorang Muslim, yang disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah tentang pengharamannya. Dimasukkan dengan riba ialah sebarang tambahan dalam barangan tertentu dan tambahan di atas hutang akibat penangguhan tempoh. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-289 dirakamkan bahawa Allah dan Rasul memerangi pemakan riba. Firman Allah dengan maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, jangan menuntut lagi saki baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang. Jika benar kamu orang-orang yang beriman, oleh itu kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya, akibat kamu tidak menemui selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dengan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-289. Dalam menjalankan aktiviti perniagaan, amalan riba hendaklah dielakkan sepenuhnya. Peniaga yang baik dan diridai Allah Subhanahu wa taala ialah peniaga yang mampu berniaga dengan berpandukan peruntukan syarak, bebas dari sebarang bentuk riba, sama ada dalam mendapatkan modal, membuat simpanan, membuat pelaburan dan seumpamanya. Ini bersesuaian dengan konsep maslahah yang ingin dicapai melalui perniagaan, iaitu mengelak daripada usaha penindasan terhadap khususnya pembeli atau pengguna yang sangat memerlukan sesuatu barangan yang dibelinya. Terdapat lebih daripada 10 jenis akad jual beli dalam Islam yang boleh berlaku dalam bentuk dan gambaran yang berbeza. Antara jenis-jenis akad jual beli tersebut ialah yang pertama, bai al-sil'ah bil al-naq, iaitu jual beli sesuatu barang dengan mata wang. Jenis ini adalah yang paling meluas berlaku dalam kalangan manusia. Contohnya ialah membeli sehelai baju dengan ringgit Malaysia atau US dollar dan seumpamanya. Yang kedua, bai al-muqayyadah, iaitu jual beli sesuatu barang dengan barangan seperti menjual baju dengan beg atau menjual binatang ternakan dengan beras dan sebagainya. Yang ketiga, bai al-salam, iaitu jual beli sesuatu barangan secara tangguh dengan bayaran harga secara tunai, seperti menjual barangan yang telah disifatkan butiran bentuk, spesifikasi, kualiti dan kuantiti secara terperinci dengan bayaran harganya dibuat secara tunai, manakala penyerahan barang ditangguhkan pada suatu masa yang ditetapkan. Seterusnya, bai al-saf, iaitu jual beri mata wang dengan mata wang yang sama
atau berbeza jenis, seperti menjual emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak, ringgit Malaysia dengan rial Saudi dan sebagainya. Seterusnya, bai al-murabbahah, iaitu jual beli sesuatu barangan pada harga kos bersama tambahan margin keuntungan, seperti menjual suatu barangan berharga RM100 dengan harga kos dan ditambah pada margin keuntungan sebanyak RM10 yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Seterusnya, bai al-wadiyah, ia adalah lawan kepada jual beli secara murabahah, iaitu jual beli yang dibuat atas sesuatu barangan dengan harga yang lebih murah dari harga kos, seperti harga barangan adalah RM10 dan dijual dengan harga RM9 atau lebih rendah. Seterusnya, bai atau liah, iaitu jual beli sesuatu barangan dengan harga kos tanpa ada lebih maupun kurang dari harganya, seperti barangan berharga RM100 dijual dengan harga RM100. Seterusnya, bai al-urbun, iaitu satu bentuk jual beli di mana pembeli membayar sejumlah wang pendahuluan. Sekiranya jual beli diteruskan, maka wang pendahuluan ini akan menjadi sebahagian daripada harga barangan. Jika tidak, maka wang yang ini tidak akan dikembalikan kepadanya. Seterusnya, bai al-tajiyah, ialah suatu bentuk jual beli yang dibuat oleh penjual yang dalam kesempitan terpaksa kerana khawatir dan takut hartanya diambil oleh orang lain. Bagi menyelamatkan hartanya, ia bersepakat dengan seseorang bagi menzahirkan akad jual beli dan menyembunyikan tujuannya yang sebenar, seperti menjual rumah untuk mengelak dari dilelong oleh bank atau pemiutang. Seterusnya, bai al-wafa, iaitu jual beli barangan dengan syarat apabila penjual membayar semula harga barangan yang dijual, maka pembeli akan mengembalikan semula barangan yang dijual kepada penjual. Seterusnya, bai al-istisnah, iaitu jual beli dalam bentuk tempahan perbuatan barang tertentu dengan spesifikasi yang tertentu yang menghendaki penjual, pemaju, pengilang atau orang lain membuatkan barangan yang ditempah tersebut untuk membeli. Seterusnya, bai al-inah, iaitu jual beli dalam bentuk tempahan. Seterusnya, bai al-inah, iaitu jual beli yang berlaku antara penjual dan pembeli, di mana penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan harga tangguh lebih tinggi, kemudian penjual membeli semula aset tersebut daripada pembeli dengan harga tunai yang lebih rendah. Keadaan sebaliknya boleh berlaku. Seterusnya, yang ketiga, iaitu melibatkan menjauhi sifat al-gharah dalam jual beli. Prinsip yang diberikan dalam penekanan oleh Islam dalam mengurus niaga ialah mengelakkan diri dari al-gharah, iaitu penipuan. Ini boleh dilihat melalui sabda Nabi SAW seperti mana berikut. Daripada Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli secara campak anak batu dan jual beli secara penipuan. Hadis di atas secara jelas mengharamkan jual beli dengan cara mencampakkan anak batu dan penipuan. Berdasarkan dengan jual beli secara campak dapat difahami pada masa kini adalah seseorang membeli sesuatu secara tikam atau secara andaian dan tidak ada kepastian terhadap barang yang dia didapati tersebut. Menurut bahasa Arab, makna al-gharah adalah al-had, pertaruhan. Ibn Taymiyah menyatakan bahawa al-gharah adalah yang tidak jelas hasilnya. Sedangkan menurut Syekh Al-Sa'di, al-gharah adalah al-mukhatarah, pertaruhan, dan al-jahalah, ketidakpastian.
Semua perkara ini termasuk dalam kategori perjudian. Allah Subhanahu wa taala amat menegah dan melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firman-Nya yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-108. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahawa pengharaman jual beli ini adalah merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, iaitu larangan memakan harta orang lain secara batil. Di samping diperkukuhkan lagi dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam di atas, hikmah larangan jual beli ini adalah menampakkan pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan, sehingga boleh membawa kepada kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini untuk menjaga maslahah harta agar tidak hilang dan serta bertujuan mengelak sikap permusuhan yang terjadi semasa berurus niaga. Ini membuktikan bahawa syariat Islam amat menitik beratkan soal muamalat jual beli agar dapat mendatangkan kebaikan kepada semua pihak. Terdapat berbagai jenis perniagaan yang dilakukan oleh penduduk pada zaman Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama adalah perdagangan hasil pertanian. Madinah dikelilingi oleh kawasan tanah yang subur sehingga hasil pertanian seperti kurma, buah-buahan, sayuran dan barang-barang pertanian lain menjadi sumber perdagangan yang utama. Yang kedua, perdagangan perkhidmatan. Perkhidmatan seperti kenderaan, penyewaan haiwan ternakan, perkhidmatan buruh peternakan, pertanian atau pembinaan juga merupakan sebahagian penting dari ekonomi Madinah pada ketika itu. Perniagaan barang-barang keperluan harian. Pelbagai jenis barang dagangan seperti makanan, kain, peralatan rumah tangga dan barang-barang sehari-hari lainnya diperdagangkan di pasar Madinah. Yang keempat, perniagaan menjaja atau karavan. Karavan merupakan konvoi kenderaan yang membawa barang-barang dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain untuk diperdagangkan. Pedagang karavan melakukan perjalanan di kawasan Madinah untuk berdagang dengan penduduk setempat. Karavan juga melibatkan haiwan-haiwan ternakan seperti unta, kuda, keldai dan sebagainya. Yang kelima, perdagangan ternakan. Terutamanya unta, biri-biri dan kambing adalah penting untuk pengangkutan makanan dan perdagangan. Pasar ternakan wujud di mana haiwan dibeli dan dijual. Yang keenam, penukangan dan alatan-alatan perang. Menghasilkan pelbagai barangan perang termasuk tembikar, tekstil, barang kemas dan logam. Termasuklah peralatan-peralatan perang yang lain yang dihasilkan atau dirampas. Barangan ini didagangkan secara tempatan dan kadang-kala dieksport ke wilayah yang lain. Yang ketujuh, perkhidmatan kewangan. Pertukaran wang dan pinjaman berleluasa di Madinah. Pengurus wang menukar mata wang, manakala aktiviti pemberian pinjaman menyokong urus niaga dan usaha niaga ekonomi. Yang terakhir, hospitality. Dengan Madinah menjadi pusat pengembara dan jemaah haji, perniagaan hospitality seperti rumah penginapan, penjual makanan dan rumah penyinggahan adalah perkara biasa untuk menampung pelawat. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menerangkan cabaran dan penyelesaian dalam pengurusan perniagaan Madinah. Cabaran dalam pengurusan perniagaan di Madinah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, pengurusan perniagaan di Madinah melibatkan cabaran yang unik dan menarik. Rasulullah SAW begitu jelas meletakkan perniagaan sebagai salah satu kegiatan yang bukan sahaja halal, malah amat digalakkan. Antaranya hadis yang bermaksud, sesungguhnya seorang yang membawa tali lalu dia memutus bekas kayu lantas menjualnya. Dengan usaha itu Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya. Adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang. Baik mereka yang dipinta itu memberi atau menghalang. Riwayat Bukhari dan Muslim. Cabaran yang pertama, keselamatan dan keamanan. Keselamatan dan keamanan adalah salah satu cabaran utama dalam pengurusan perniagaan di Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Perniagaan pada masa itu sering menghadapi ancaman dari musuh-musuh Islam yang ingin mengganggu kedamaian dan kestabilan kota. Peniaga perlu mengambil langkah-langkah keselamatan yang serius untuk melindungi perniagaan mereka dan juga keselamatan diri mereka serta keluarga mereka.
Yang kedua, kestabilan politik. Kestabilan politik adalah cabaran yang penting dalam pengurusan perniagaan di Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Madinah pada masa itu seringkali berada dalam keadaan politik yang tidak stabil, terutamanya zaman perang dan konflik politik di sekitar kawasan tersebut. Cabaran itu boleh memberi kesan kepada peniaga dengan cara yang pelbagai, termasuk gangguan dalam bekalan barang, perubahan dalam undang-undang perniagaan, dan risiko terhadap keselamatan harta benda dan nyawa. Keterbatasan sumber. Keterbatasan sumber merupakan cabaran yang signifikan dalam pengurusan perniagaan di Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, sumber daya seperti air, tanah, tenaga buruh mungkin terhad, menyebabkan peniaga menghadapi cabaran dalam menguruskan sumber untuk menjalankan perniagaan mereka. Penyelesaiannya. Yang pertama, kerjasama dan solidariti. Masyarakat Madinah pada masa itu dikenali kerana sikap kerjasama dan solidariti mereka. Peniaga perlu bergantung kepada sokongan dan bantuan bersama dari masyarakat tempatan untuk mengatasi cabaran seperti keselamatan dan keterbatasan sumber. Yang kedua, ketelusan dan integriti. Peniaga perlu mengamalkan ketelusan dan integriti dalam perniagaan mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini termasuk mematuhi peraturan dan etika perniagaan yang ditetapkan oleh Islam serta menjaga kepercayaan pelanggan dan rangka konsep perniagaan. Yang ketiga, pendidikan dan pembangunan kemahiran. Peningkatan pendidikan dan pembangunan kemahiran dalam kalangan peniaga dan pekerja adalah penting. Ini akan membantu meningkatkan kecekapan pengurusan perniagaan dan mengurangkan kesan keterbatasan sumber. Justru, apa yang dipaparkan telah menunjukkan bahawa pengurusan Islam dilaksanakan secara menyeluruh. Banyak hasil yang kita akan perolehi sama ada secara fizikal atau kerohanian. Matlamat akhir kehidupan ini juga akan tercapai, iaitu untuk mendapatkan keredaan Allah SWT. Kita tidak boleh selalu mengunjungi sistem pengurusan konvensional. Walaupun ia telah berjaya, tetapi bukanlah disebabkan oleh ciri-ciri atau etika sistem tersebut, tapi adalah disebabkan oleh kekayaan sumber alam dari negara mereka. Oleh itu, sekiranya negara kita mempunyai kekayaan sumber alam seperti mereka, nescaya sistem pengurusan Islam boleh berjaya seperti mereka. Namun begitu tidak, bermakna kita harus menunggu hari demi hari. Alright, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kita pergi pula kepada kesimpulan. Implikasi untuk perniagaan kontemporari. Integrasi dilakukan berasaskan daripada teks-teks agama ataupun teori. Dalam konteks kontemporari ini dibincangkan dengan mengambil kira tasawuf daripada aspek-aspek yang tertentu. Sebagai contoh, kaedah Islam, hermeneutik, pelbagai disiplin ilmu dalam menjelaskan sesuatu isu secara lebih luas, menjangkau pelbagai disiplin. Ilmu dalam menjelaskan sesuatu isu secara falsafah, sejarah ataupun teori, melibatkan kritik dalam kerangka tesis kualitatif. So, perniagaan kontemporari ini memberi kesan yang besar dalam landscape ekonomi dan sosial pada masa kini. Kesan yang paling ketara adalah inovasi dan teknologi. Perniagaan kontemporari ini sering kali terlibat dengan inovasi dan teknologi yang baru. Ini menggalakkan perkembangan produk serta perkhidmatan yang lebih baik, yang membawa kepada peningkatan kepuasan pelanggan dan pertumbuhan ekonomi. Seterusnya, globalisasi. Perniagaan kontemporari ini cenderung beroperasi di peringkat global. Ini membawa kepada peningkatan dalam perdagangan antarabangsa dan pertukaran budaya, tetapi juga boleh mencetuskan persaingan yang sengit. Selain itu, kesedaran alam sekitar. Terdapat tekanan yang semakin meningkat untuk perniagaan kontemporari untuk beroperasi secara mampan dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar.
Perniagaan semakin mengambil kira kesan aktiviti mereka terhadap alam sekitar dan masyarakat. Perniagaan merupakan satu bidang yang tak lari daripada cabaran dan risiko. Berdasarkan dapatan di atas, pengkaji merumuskan bahawa usahawan daripada golongan mu'alaf menghadapi cabaran lebih besar berbanding usahawan Muslim biasa, terutama dari sudut kewangan. Mu'alaf perlu diberikan perhatian yang lebih dari sudut bantuan modal untuk memulakan perniagaan. Begitu juga dengan isu halal, haram dalam perniagaan. So, usahawan mu'alaf seharusnya mendapat bimbingan untuk menguruskan perniagaan dengan etika keusahawanan Islam. So, sehubungan dengan itu, golongan mu'alaf tak sewajarnya dibiarkan tanpa bimbingan. Masalah yang membelenggu mempengaruhi emosi mereka. Tambahan pula, mu'alaf merupakan aktiviti dalam proses mengenali Islam. Selain itu, sepatutnya pihak yang berkuasa melaksanakan bengkel kemahiran asas perniagaan dan jaringan perniagaan yang boleh menyokong antara satu sama lain. Diharapkan isu-isu seperti ini boleh ditangani dengan memberi input dalam kursus asas bimbingan mu'alaf. Sekian, itu saja daripada saya.